السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kita bersyukur kehadrat Allah Tabaraka wa Ta'ala dapat bersama-sama pada malam ini dalam kelas kita syarah kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan sebenarnya malam ini adalah kelas di AQS, tapi ada keuzuran untuk ana hadir secara fizikali ke tempat tersebut, maka kita adakan secara live stream di Facebook ini, insya-Allah taala, seperti yang pernah kita buat juga sebelum ini pada kelas yang lalu. Jadi insya-Allah perbincangan ini bersambung daripada kelas yang telah lalu, yang bolehlah dirujuk di Facebook AQS Selangor, Anjung Quran dan Sunnah Selangor. Iaitulah kita telah masuk perbicaraan pada kelas yang lalu berkenaan dengan apa yang kita bicarakan tentang sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah kita dah masuk pada perkataan pengarang kita, Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah wa radiyallahu an, wa nu'minu bi asma'ihi wa sifatih, ay bi annahu lahul asma'ul husna was sifatul kamilatul ulya. Dan kita beriman dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, yakni bahawasanya bagi Allah itulah al-asma'ul husna, al-asma'ul husna dan as-sifatul kamilatul ulya, dan sifat-sifat sempurna yang tertinggi. Jadi pada perenggan ini kita telah bahaskan pada kelas yang lalu kenapa Ahli Sunnah wal Jamaah mendasarkan beriman mereka dengan nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala ini kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukanlah kerana Ahli Sunnah wal Jamaah ini golongan yang menolak akal, tetapi kerana mereka golongan yang melihat di sana ada keharmonian yang mutlak. Keharmonian yang mutlak, yakni memang tidak ada pergeseran walaupun sedikit hakikatnya antara akal yang sihat dengan naqal wahyu yang sahih. Jadi sebab itulah Ahli Sunnah wal Jamaah tidak mempertikaikan apa jua perintah Allah, perkhabaran Allah, perkhabaran Rasul, perintah Rasul, maka mereka menyambutnya dengan at-taslim. Seperti mana kata sebahagian ulama as-salaf, minallahi ar-risalah wa 'ala ar-rasul al-balagh wa 'alaina at-taslim. Daripada Allah lah risalah, kerasulan, perutusan ini datang, agama ini, dan menjadi kewajipan Rasul itu hanyalah menyampaikan. Rasul tidak ada apa-apa autoriti untuk menokok nambah daripada dirinya sendiri, dia hanya menyampaikan. Wa 'ala ar-rasulil balagh wa 'alaina, dan tugas kita at-taslim, menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Itulah makna Islam, menyerah diri bulat-bulat, total submission, menyerah diri bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekadar pada hukum hakamnya, lebih lagi ialah pada perkhabaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita. Kerana perkhabaran ini berkaitan dengan perkara ghaib yang tidak boleh kita, yang kita tak nampak, yang kita tak capai dengan sendirinya, dengan akal kita secara bersendirian. Kita tak mungkin boleh mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikat hari akhirat, hakikat syurga, neraka, bagaimana bentuk Baitul Ma'mur, bagaimana dikatakan Baitul Ma'mur itu bertentangan dengan Kaabah. Kita tak tahu semua itu. Kita tak tahu semua itu. Kita tak boleh buat ukuran dia dengan ukuran dunia. Maknanya kalau Baitul Ma'mur tu bertentang dengan Kaabah, maknanya macam rumah aku bertentang dengan lantai jiran rumah aku yang di tingkat atas. Bukan macam itu. Wallahu a'lam macam mana. Kita
Kita tak boleh bayangkan benda ghaib. Kita faham maknanya, tapi kaifiatnya bagaimana, ini tidak boleh. Bukan sahaja pada sifat Allah Ta'ala, tapi juga pada apa saja benda ghaib. Jadi kalau benda ghaib yang bersifat makhluk, yang merupakan makhluk yang ghaib pun, kita tak boleh nak bayangkan macam mana rupa kaifiat sayap Jibril, mata Jibril, telinga Jibril. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Kita tak lihat. Tapi kita tahulah Jibril ada sayap, ada 600 sayap. Jibril ada mata yang melihat, ada mulut dia bercakap, ada jantung, ada telinga. Ini semua datang dalam Quran dan Sunnah penceritaannya. So kita tahu. Tapi dari segi macam mana hakikat, kita tak tahu. Kan? Kita tak boleh bayang. Kan? Tak boleh dibayangi. Tengok baru ni di satu siaran TV keagamaan Indonesia lah, tapi bukan Ahli Sunnah wal Jamaah lah. Ahli Sunnah wal Jamaah yang hakiki bukan lah, tapi dia pun ni yang mendakwa, sering mendakwa daripada Ahli Sunnah. Tapi dia cerita tu pasal beriman dengan malaikat. Jadi dia buat bayangan Jibril ada kepak dua. Na'udzubillah min zalik. Ini tak boleh, tuan-tuan. Ini adalah kesilapan yang cukup besar. Kalau makhluk pun kita tak boleh bayang, macam mana kita nak bayang Allah Tabaraka wa Ta'ala yang laisa kamithlihi syai'un. Tidak ada satu pun dalam alam ni yang sama dengan dia. Dia bukan daripada alam. Dia Rabbul Alamin dan dia bukan alamin. Ini Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Kan? Jadi kita dah bincangkan apa yang digunakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sudut yang dikatakan apa itu nama, apa itu sifat, apa itu khabar. Kita dah bincangkan kenapa apa nama-nama Allah ini mesti berteraskan kepada wahyu. Jadi musannif rahimahullah menjelaskan di sini, kita beriman Allah itu ada nama, ada sifat, dan nama Allah itu husna, dan sifat Allah itu sempurna. Dan ini ada yakin kita telah bincangkan pada kelas-kelas yang lepas dari segi definisinya, takrifnya, apakah itu maksud nama, apakah itu maksud sifat, apakah itu khabar yang digunakan untuk merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan datang nanti dalam perkataan musannif beberapa kaedah bagaimana tata cara Ahli Sunnah wal Jamaah beriman dengan nama-nama Allah dan sifatnya. So kita tidak perlu ambil sekarang, kita akan bincangkan pada perkataan yang akan datang oleh musannif rahimahullah. Kata musannif lagi, so dengan dia sebut perkara ini, maka cukuplah secara asasnya dia menyebutkan 3 elemen keimanan kepada Allah Ta'ala. Beriman dengan rububiyah Allah, beriman dengan uluhiyah Allah, beriman dengan al-asma' was sifat. Maka kata musannif, wa nu'minu bi wahdaniyatihi fi dhalika, dan kita beriman dengan keesaannya, ketunggalannya, keunikannya, yakni keunikan, ketunggalan, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara tersebut. Perkara itu, apa dia perkara itu? Ketiga-tiganya lah, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma' wa sifatnya, yakni ay bi annahu la syarika lahu fi rububiyyati, yakni yang pertama, tidak ada sekutu bagi Allah dalam rububiyah Allah, dalam sifatnya sebagai Rabbul Alamin. Tidak ada yang menyekutuinya, tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang setara dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam rububiyah, maka tidak ada Tuhan yang mencipta, tidak ada Tuhan lain yang menjadikan alam, mencipta alam, yang mengurus atur perjalanan alam ini, melainkan Allah Ta'ala sahaja semata-mata. Dan tidak ada kewujudan bagi Tuhan selain Allah Ta'ala. Wala fi uluhiyatihi, dan tidak juga pada uluhiyahnya, yakni hak untuk Allah Ta'ala itu disembah semata-mata. Maka tidak ada yang berkongsi hak ini dengan Allah. Hanya Allah Ta'ala sahajalah yang layak untuk kita mengabdikan diri kita, untuk kita tuluskan segala amal ibadah kita ini kepadanya. Tidak ada lagi
Tuhan yang lain, atau apa-apa entiti, apa-apa kewujudan yang lain, sama ada ia nabi atau malaikat atau wali, tidak ada satu pun yang layak untuk disembah. Dia perhambakan diri kita ini dengan amal ibadah kita, dan semua mereka selain daripada Allah adalah makhluk, hamba. Ibadun amsalukum, hamba seperti kamu juga, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Dan mereka yang disembah oleh orang musyrikin itu, mereka yang disembah itu sendiri mencari, berlumba-lumba untuk mendapat kedudukan yang dekat di sisi Allah. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab, semuanya masing-masing berlumba-lumba nak duduk dekat di samping Allah Ta'ala, nak mendapat kedudukan yang paling dekat dengan Allah. Wa yarjuna rahmatah, mereka juga mengharap rahmat Allah. Wa yakhafuna azabah, dan mereka juga takut akan azab Allah. Inna azaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang selayaknya untuk diawasi. Jadi maknanya kita kata tidak ada yang berhak, yang layak untuk disembah melainkan Allah Ta'ala. Wala fi asma'ihi wa sifatihi, dan demikian juga pada nama-namanya dan sifat-sifatnya tidak ada yang setara, yang menyamainya, seperti mana firman Allah dalam surah Asy-Syura, laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir, tiada sesuatu pun yang sama, setara dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Maksud ayat laisa kamithlihi syai', seperti yang difahami oleh orang Arab, ialah tidak ada yang setara, yang segagan. Maksud setara kata segagan. Yang dengan Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, di sini musannif akan sebutkan satu dalil dalam surah Maryam, yang mana ayat ini dianggap para ulama ayat yang menghimpunkan ketiga-tiga bahagian tauhid dalam satu ayat. Iaitulah firman Allah Ta'ala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Surah Maryam ayat 65. Surah Maryam ayat 65. Rabbus samawati wal ard, Allah itulah Rabb, pencipta, pemilik, pentadbir langit-langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. So ini rububiyah. Fa'buduhu wastabir li'ibadatihi, maka sembahlah dia semata-mata, dan hendaklah kamu menahan dirimu untuk terus istiqamah mengabdikan diri kamu kepadanya. Wastabir li'ibadatihi, yakni jangan kamu sembah selain dia, maka sembahlah dia sahaja, dan tahanlah dirimu untuk menyembah dia sahaja, jangan sampai kamu tergelincir pergi menyembah selain dia. Ini uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya, adakah kamu tahu baginya yang sama, yang setara? Ini soalan di sini, soalan istifham takriri. Jawapannya adalah tidak ada. Soalan mengatakan ingkar, soalan ingkar, tidak ada, yakni tidak ada. Soal ingkari, tidak ada, yakni tidak ada baginya yang sama. Itu maksud soalan di sini. Hal ta'lamu lahu samiyya, yakni macam mana hang nak pi kata di sana ada Rabb, ada ilah yang lain daripada aku, sedangkan engkau tahu bahawa manusia tidak ada yang sama dengan aku. Ini yang kita dah sebut sebelum ni, dia adalah fitrah. Yang dalam kelas yang lepas, seri 13, kita dah kata bahawasanya fitrah manusia mengiktiraf, mengakui, berikrar bahawa Tuhan tidak sama dengan makhluk. Baik. So ini adalah
keyakinan kita. So tauhid tidak lari daripada tiga perkara ini. Kita mengesahkan Allah, kita beriktikad Allah itu esa, tidak ada sekutu berkenaan dalam rububiyahnya, tidak ada sekutu dalam uluhiyahnya, dan tidak ada sekutu dalam al-asma' was sifat, nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang setara, tidak ada yang berkongsi. Manusia juga ada rububiyah, ada pemilikan, tapi pemilikan manusia tidak sempurna macam pemilikan Allah. Kita ada, manusia dipanggil Rabbul Bait, tuan rumah, Rabbul Kitab, tuan kitab, Rabbatul Manzil, suri rumah. Digunakan kalimah itu kepada manusia secara idhafah, sandaran kepada benda lain. Pemilikan manusia adalah terhad, terbatas, dan akan luput dengan dia mati. Bila dia mati, automatik hartanya berpindah kepada waris-warisnya. Tidak ada lagi yang tinggal, tidak ada lagi yang menjadi hak miliknya. Bahkan ketika dia hidup, orang yang kaya cukup haul, hartanya terus berpindah milik. Juzuk bahagian yang nisab itu terus segera berpindah milik kepada orang yang berhak asnaf. Tidak lagi tunggu, hak milik itu telah berpindah. Sama ada dia bayar atau dia tak bayar, hak milik telah berpindah. Kalau dia tak bayar zakat, mana dia makan benda yang haram, dia makan harta orang lain, bukan harta dia. Bukan. Baik. Jadi rububiyah makhluk terhad. Ada rububiyah Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasannya, mutlak. Semua yang dalam alam ini, semua galaksi yang ada dalam alam ini, semua gugusan-gugusan bintang, petala langit, bumi, apa sahaja alam yang bergerak, yang tak bergerak, walahu ma sakana fil laili wan nahar, bagi Allah lah apa yang hidup di malam dan siang hari, yang tidak bergerak dan yang bergerak dalam waktu siang dan waktu malam, semuanya milik Allah, apa sahaja dalam alam. Setiap zarrah daripada sekecil-kecil foton, elektron, neutron, semuanya Allah yang punya, Allah yang wujudkan, Allah yang cipta, Allah yang tadbir dan atur. Dan tidak ada hak, tidak ada hak. Kemudian Allah Ta'ala sebut tentang uluhiyah. Uluhiyah lebih jelas. Tidak ada satu zat yang kita layak taklih. Taklih ini maknanya perhambaan yang disertai dengan perasaan cinta yang mutlak dan perasaan penghinaan diri yang mutlak. So dia bukan semata-mata perhambaan, tetapi perhambaan yang disertai dengan rasa cinta yang sepenuh jiwa raga, dan rasa tunduk dan hina sepenuh jiwa raga kepada zat yang disembah itu. Yang ini jelas mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Taala. Kita mungkin ada hamba sahaya. Pada zaman dulu orang pergi berjihad syar'i, kita tawan orang kafir, kita jadikan dia hamba. Tapi hamba itu, adakah dia menyembah kita? Tidak. Dia tidak menyembah kita. Kita mungkin ada orang yang cinta dan sayang kepada kita. Mak ayah kita sayang kita, isteri kita cinta kita, anak kita cinta kita. Adakah dia menyembah kita? Tidak. Tetapi pada Allah Ta'ala terhimpun padanya ar-raghbatu war-rahbah, rasa gemar dan rasa gerun yang mutlak. Wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Para anbiya itu, kata Allah, mereka menyembah kami dengan penuh rasa mengharap, rasa gemar dan rasa gerun, dan mereka itu khusyuk, sentiasa fokus, sentiasa tunduk, taat kepada apa yang kami suruh. Ini hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada bagi Allah yang setara dengannya dari segi sifat. Kita mendengar, kita melihat. Allah mendengar, melihat, tapi tidak mungkin akan sama pendengaran kita dan pendengaran Allah
penglihatan kita dengan penglihatan Allah, percakapan kita dengan percakapan Allah, pergerakan kita dengan pergerakan Allah, tidak mungkin akan sama. Allah baginya segala kesempurnaan dalam sempurna. Bagi Allah sifat sempurna yang paling sempurna, setelah kita bincang. Adapun bagi kita, sifat sempurna kita ada kekurangan, dan kita pula bersifat dengan sifat kekurangan. Sifat sempurna yang ada pada kita bukan milik kita, dicipta, diberi, dianugerahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak berhak, tidak memilikinya. Allah boleh tarik bila-bila masa. Baik. Kemudian musannif rahimahullah memasuki perenggan seterusnya, di mana dia akan membincangkan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala menerusi ayat-ayat Al-Quran. So pada fasa yang panjang kita akan lalui dalam kitab ini, ialah musannif akan bawa sejumlah dalil daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah untuk memberi contoh berkenaan sebahagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ini fasa kita akan lalui agak panjang, tapi insya-Allah ana cuba ringkaskan dengan kita tidak akan masuk tafsiran ayat ini, tetapi kita terus bincang maksud musannif dengan membawa ayat ini. Maksudnya untuk membentangkan sifat-sifat yang terkandung dalam ayat ini. So musannif memulakan dengan ayatul kursi, kerana dia adalah a'zamu ayah fi kitabillah. Dia adalah ayat yang paling agung dalam kitabullah, yang terletak dalam a'zamu suwaril Quran, dalam surah yang paling agung dalam Al-Quran. Firman Allah, wa nu'minu bi annahu, kata musannif rahimahullah, dan kita beriman bahawasanya dia, yakni Allah, seperti yang dia sifatkan dalam ayat Quran daripada ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 255. Apa maksud ayat ini? Terkandung dalam ayat ini sejumlah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang dalam bentuk nama-nama Allah. Allah mengatakan, Allah itu tiada ilah, tiada sembahan yang hak melainkan Dia. So ini adalah statement yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita. Ini adalah premis utama. Kemudian Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita apakah dalil kenapa Dia sahaja yang berhak disembah. Kerana tauhid mengesahkan Allah dalam amal ibadah kita adalah tuntutan tertinggi syariat, dan dia adalah tujuan Allah Ta'ala menciptakan makhluk jin dan manusia. Jadi Allah Ta'ala kata, kenapa Dia sahaja sembah? Kerana sifatnya. Tuhan sebut Allahu la ilaha illahu, Allah yang tiada layak disembah melainkan Dia, yang Dia itu apa dia? Al-Hayyul Qayyum. Allah datangkan dua nama ini, Al-Hayyul Qayyum. Dua nama ini disebut dalam Al-Quran secara bersamaan dua kali, dalam surah Al-Baqarah ayat kursi ini 255, dan ayat kedua surah Ali Imran. Jadi tuan-tuan nampak, surah Al-Baqarah, surah yang paling agung dalam Al-Quran, terletak padanya ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Surah Ali Imran adalah surah kedua yang teragung dalam Al-Quran, yang mana kedua-dua surah ni dipanggil Az-Zahrawan, Az-Zahrawan, yang akan memayungi
orang yang melazimi membacanya, kan, di akhirat nanti. Jadi dan pada kedua-dua surah ini terhimpun dua nama yang tidak Allah Ta'ala himpunkan dua nama ini melainkan pada dua surah ini. Hujung Al-Baqarah, awal Ali Imran. Hujung Al-Baqarah, awal Ali Imran. Itulah ayat kursi dalam juzuk ketiga. Okay. Sebab itulah sebahagian ulama mengatakan inilah dua nama yang teragung, Asma'ullahil Uzma, Al-Ismul A'zam, nama Allah yang teragung, Al-Hayyul Qayyum. Dan datang hadis-hadis yang menyokong pendapat ini juga. Ya. Dan musannif rahimahullah menggunakan uslub yang banyak digunakan oleh ulama salaf, as-salafus salih, bila nak membincangkan ayat asma, nama-nama dan sifat Allah. Mereka bercukupan dengan menyebutkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka tidak menyebut kita beriman bahawa Allah itu Al-Hayy Al-Qayyum, tapi mereka bawakan ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Kenapa? Kenapa mereka iktibas ayat Al-Quran? Kerana tidak ada lagi ayat susun kata yang paling sempurna untuk menceritakan tentang Tuhan melainkan Tuhan sendiri. Betul tak? Kita ni kalau kita pakar ilmu balaghah macam mana pun, kalau kita disuruh buat satu ucapan untuk memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan menyebut nama-namanya dan sifat-sifatnya, tak mungkin boleh mengatasi keindahan, kejituan, ketepatan gaya bahasa Al-Quran. Istilah yang paling tepat, konteks yang paling jitu. Sebab itulah kata ulama salaf, ayat-ayat sifat ini ialah qira'atuhu tafsiruhu, bacaannya adalah tafsirannya. Sebab itu ulama larang kita mentafsir dan memberikan makna lagi bagi ayat sifat. Apa maksud larang mentafsir ni makna? Ana bagi contoh mudah nak faham. Kita semua pernah melalui, dan kita mungkin majoriti kita pernah buat benda ni. Dulu masa kita mengaji di sekolah, di universiti, kita akan duduk waktu peperiksaan. Ada soalan-soalan peperiksaan yang sebenarnya bukanlah tak jelas, tetapi kita rasa macam nak tahulah jawapan dia, kan? Kalaulah penjaga periksa ini boleh bagi clue sikit, kita buat angkat tangan. Cikgu, saya tak faham lah apa maksud soalan ni. Dia bukan tak faham, tapi maknanya nak elaboration sikit supaya kita boleh make sure jawapan yang mana sebenarnya hakikatnya, kan? Apa jawapan cikgu? Macam tu lah, cikgu kata. Pasal cikgu pun faham lah. Kata kita ni nak habak lagu mana lagi? Maknanya kalau aku explain lagi soalan ni, terkeluar jawapan tu tak ada dah. Soalan terlalu mudah, kan? Maknanya soalan tu sangat jelas dan terang. Kalau aku explain lagi, jawapan lah. Tak perlu explain lagi dah, kan? Mak kita suruh kita buat sesuatu atau bagi tahu sesuatu, kita mungkin tak boleh terima. Orang ada satu perkhabaran yang kita dapat, yang kita tak boleh nak accept perkhabaran. Kita pun kata kat kawan kita yang habaq tu, apa maksud hang dari macam ni? Maksud apa dia macam tu lah, nak kata apa lagi? Kawan tu kata, tak ada maksud dah, habis dah, habis ayat dah terang. Jadi ulama salah nak bagi tahu kepada kita, ayat-ayat sifat ni habis terang dah, habis jelas dah. Tidak ada ihtimal majaz, tidak ada ihtimal majaz, tidak ada lagi bengkang-bengkok, terang. Macam yang Tuhan habaq macam tu lah. Kalau hang duk mai tanya lagi, apa makna Tuhan tu hidup, nak habaq mana Tuhan hidup lah, nak kata lagu mana lagi. Kalau hang mai duk tanya lagi apa makna Tuhan tu hidup, maknanya hang ada something wrong lah dalam pemikiran hang. Maksudnya hang ada penyakit jiwa yang mana engkau tak boleh nak accept
bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha hidup. Dan itu adalah silap dan salah. Agak nak habaq lagu mana lagi? Sebab tu kata ulama salaf, man qal, barang siapa yang man za'ama anna Allah ala arsh, anna Allah istawa ala arshihi bi khilafi ma yaqiru fi qulubil 'ammah fa huwa jahmi. Barang siapa yang beranggapan bahawasanya makna Allah di atas arash, Allah beristiwa di atas arash itu menyelisihi makna yang tersemat dalam hati orang awam, maka dia adalah Jahmiyah. Tidak ada makna lagi aku nak bagi kat hang. Jelas dah macam ni lah, apa lagi? Ar-Rahmanu ala istawa, Ar-Rahman istawa lah. Hang jangan duk main cerita habis tu kalau Tuhan macam tu bertempat apa. Ini tak boleh datang. Kerana kita dah cerita sebelum ni, Allah Hakim. Allah Maha bijaksana. Dia tidak buat benda yang batil, tidak buat benda yang sia-sia. Dia tidak bercakap benda-benda yang mengarut dan merapu. Apa yang dia cakap semuanya hak, semuanya benar. Al-haq, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya senya datang daripada Tuhanmu sahaja, maka janganlah kamu ragu-ragu. Lain daripada yang datang daripada Tuhan, batil. Famadha ba'da al-haqqi illa ad-dhalal. Apakah lagi yang datang selepas kebenaran melainkan kesesatan? Tidak ada lagi pilihan. Kalau ini benar, maka yang lain semuanya batil. Kalau yang Tuhan cakap ni benar, maka orang lain cakap batil. Ini ulama salaf nak mendidik kita supaya kita menta'zimkan nas, supaya kita ni secara praktikal mengisbatkan sifat seperti yang Allah Ta'ala isbatkan, dan kita bercakap seperti yang Allah Ta'ala sebut. Sebab itulah kita tengok kitab-kitab ulama salaf, bila main sifat Allah Ta'ala, mereka lebih suka untuk membawa nas Al-Quran daripada ayat mereka sendiri. Kerana manusia hebat petah macam mana pun, dia tak mungkin boleh bercerita tentang Tuhan lebih indah, lebih benar, lebih tepat dengan realiti, melainkan Allah Ta'ala sendiri. Jadi inilah yang kita nak bincangkan pada malam ini. Mana telah pun masuk waktu Isyak, manakala kelas kita ni kelas online, kita bercukupan sekadar itu dulu pada malam ini, insya-Allah taala, untuk memberi ruang untuk kita menunaikan salat fardhu Isyak. Jadi insya-Allah mudah-mudahan pada lain masa kita akan bertemu lagi biiznillah taala dalam sesi pengajian kita Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah Ibnu Utsaimin. Dan kitab ini teksnya ringkas, ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, boleh dimuat turun dan di secara versi PDF di internet. Boleh cari di, anda rasa di web Islam House, islamhouse.com ada teksnya. Anda lupa untuk letakkan linknya tadi. Ala kulli hal, kalau siapa yang nak follow kita punya kelas ni, boleh pergi ke page Facebook AQS Selangor. Di sana kita akan ada siri-siri kuliah kita daripada awal kelas sehinggalah kelas kita pada malam ini. Walaupun malam ni anda online di Facebook anda sendiri, tapi dia akan di linkkan insya-Allah ke Facebook AQS Selangor biiznillah taala. Dan juga insya-Allah permintaan daripada bos kita tokai kitab kita Abdullah Izzat akhuna, bahawa 31 Ogos nanti insya-Allah hari merdeka, pukul 9 suku pagi sehingga pukul 1 tengah hari kita ada break 20 minit. Pukul 10 suku ke 10.30 10.25 kita akan break. Jadi tempoh masanya, durasinya begitulah, 9 suku ke pukul 1 tengah hari. Kita akan adakan seminar dalam talian atau kursus pengajian dalam talian, membentangkan secara ringkas kitab kitab Isbatul Yad Lillahi Ta'ala, karangan Al-Imam Al-Hafiz Al-Zahabi rahimahullah ta'ala, yang baru diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia kita dan diterbitkan oleh karya PIS, insya-Allah. Jadi kita akan bentangkan perbahasan khusus tentang
sifat tangan bagi Allah, yang mana kitab ini bukanlah kita nak cerita sifat tangan, tetapi terkandung dalam kitab ni banyak kaedah-kaedah untuk kita beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang ada kelapangan pada waktu tersebut, bolehlah follow nanti insya-Allah secara dalam talian insya-Allah taala. So untuk kelas pada malam ni kita berhenti setakat ni dulu insya-Allah. Page itu nanti akan diumumkan oleh Abdullah Izzat. Rancangannya mungkin kita akan buat online daripada YouTube live Ana sendiri, kemungkinan insya-Allah channel Ana sendiri insya-Allah. Mudah-mudahan itu akan jadi rakaman pertama bagi channel YouTube Ana untuk kita aktifkan insya-Allah taala. Kemudian akan menyusul lepas itu kelas-kelas yang lain juga biiznillah taala. So Ana harap kelas malam ni loud and clear insya-Allah, terang, mudah-mudahan. Jadi apa salah silap itu datang daripada, berpunca daripada kelemahan Ana. Segala yang baik, yang murni, yang indah itu semuanya berpunca daripada Allah, kurniaan Allah Ta'ala jua. Kita tidak ada hak apa-apa. Qultu lakum ma sami'tum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.